pada ayat 23 hingga ayat 37 Allah bagi tahu apa amal soleh yang paling utama untuk seseorang itu lakukan. Maka kita lihat ayat 23 hingga ayat 37. Kita lihat ayat 23 hingga ayat 37, digariskan ada 12 amal soleh yang paling utama untuk diamalkan oleh seorang Muslim. Baik, yang pertama kita baca ayat 23. Allah berfirman, maksudnya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selainnya, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jika salah seorang di antara mereka atau kedua-duanya sudah sampai usia tua dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada mereka perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah perkataan yang baik-baik kepada mereka. Dan berbaktilah kepada kedua-duanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah kedua ibu bapaku sebagaimana mereka telah mendidikku ketika kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang terpendam dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Baik, dalam ayat 23, 24 dan juga 25, kita nak melihat sekarang Allah kata nak masuk syurga pada ayat 9 tadi, nak dapat ganjaran yang besar, maka kena buat amal soleh. Ayat 23 hingga ayat 37, Allah bagi tahu kita apa amal soleh yang paling utama untuk kita lakukan. Baik, jadi yang pertama, apa dia? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Iaitu yang pertama, abdikan diri kepada Allah. Yang pertama. Baik, yang kedua, apa dia? Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada ibu bapa. Baik. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa, Allah letakkan. Selepas itu Allah bagi tahu beberapa cara yang utama. Antaranya apa? Menjaga kedua ibu bapa. Yang pertamanya menjaga kedua ibu bapa. Kerana Allah sebut imma yablughanna indakal kibar, jika salah seorang di antara mereka atau kedua-duanya sudah sampai usia tua dalam pemeliharaanmu, maka yang pertama nak kena buat dengan ibu bapa ialah menjaga mereka. Menjaga mereka terutamanya bila mereka dah berumur. Jaga mereka, salah seorang ataupun kedua-duanya. Baik, apa lagi nak kena buat pada kedua ibu bapa ni? Jangan sekali-kali mengatakan kepada mereka perkataan fala taqul lahuma uff. Kan? Kemudian janganlah kamu membentak mereka. Wala tanharhuma. Jangan membentak, menengking, meninggikan suara. Kemudian yang keempat apa? Wa qul lahuma qawlan karima. Dan ucapkanlah perkataan yang baik-baik kepada mereka. Baik, seterusnya apa lagi kena buat kepada kedua ibu bapa? Wakhfid lahuma janahadzul minar rahmah, dan berbaktilah kepada kedua-duanya dengan penuh kasih sayang. Yang keenam, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Doakan kedua ibu bapa kita. Maka itu enam perkara yang kena buat kepada kedua ibu bapa. Yang pertama, kena buat baik, dan dalam nak buat baik itu Allah berikan ciri-ciri yang utama untuk buat baik kepada kedua ibu bapa. Yang pertama, jaga mereka, terutama bila mereka dah berumur. Kerana untuk bila dah berumur ni kan, dia Allah sebut dalam Quran, bila Allah lanjutkan usia itu, maka Allah balikkan dia kembali macam mana kecil-kecil. Allah balikkan balik manusia ni bagaimana, bila macam mana mereka pada usia kecil, kan?
Lepas tu kadang bila orang tua yang dah betul tua kan, tak boleh nak menguruskan diri sendiri. Maka Allah kata, uruskan, jaga kedua ibu bapa, terutamanya bila mereka sudah berada pada usia yang lanjut. Janganlah pergi hantar dekat rumah orang-orang tua. Itu pada saya adalah satu perbuatan yang sangat-sangat tidak patut. Kan? Sangat-sangat tidak patut untuk seorang anak, walaupun dia adalah anak tunggal, untuk tidak menjaga ibu bapa dia atau salah seorang daripada kedua ibu bapanya adalah sangat tidak patut. Dan sebenarnya dia telah melepaskan satu peluang untuk masuk ke dalam syurga. Kedua ibu bapa adalah dua pintu untuk kita masuk syurga dengan mudah. Bila meninggal salah seorang, maka satu pintu laluan ke syurga itu telah tertutup. Maka tinggal lagi satu. Maka menjaga kedua ibu bapa adalah seolah-olah kita sedang mengikut jalan pintas untuk ke syurga. Maka adalah sangat tidak patut untuk anak menghantar ibu bapanya atau salah seorang daripada mereka ke rumah orang-orang tua, kerana kan, tak boleh nak jagalah, busy kerja kan, busy kerja. Itu antara situasi yang kita pernah dengar dalam kehidupan kita sekarang ni. Tak boleh nak jaga mak bapak sebab sibuk kerja, hatta nak jaga anak pun tak sempat sebab sibuk kerja. Sedangkan kerja dia itu menghantarkan dia sampai ke mana kan. Kedua ibu bapa itu jalan shortcut ke syurga. Anak-anak dia pun adalah saham nanti yang akan menghantarkan dia pahala sehingga selepas dia mati dan meningkatkan darjat dia ketika di syurga. Maka seorang perlu jelas dalam usaha dia nak bekerja ketika di dunia, tujuannya apa kan. Seorang yang kalau dia bekerja tujuannya untuk akhirat, maka dia tidak akan memandang enteng perkara ini, iaitu salah satunya menjaga kedua ibu bapa ni. Walaupun susah kan, leceh, perlukan belanja, tetapi apalah sangat kalau kita nak fikir secara moralnya, jasa mereka kepada kita tidak akan ada taranya kan. Bila kita sendiri dah ada anak, kita tahu macam mana kita membesarkan anak kita tu dengan penuh kasih sayang. Kita akan bagi yang terbaik. Kita akan tak kisah untuk mengeluarkan belanja yang banyak untuk anak kita, walaupun kita pun sendiri pun sempit kan. Kita akan sanggup bekerja lebih masa, macam-macam kerja untuk dapatkan duit bagi belanja kepada anak-anak kita. Maka begitu jugalah yang ibu bapa kita telah lakukan kepada kita. Sama. Kalaulah kita ni tidak dimewahkan dengan wang ringgit, tapi saya pasti setiap daripada kita telah dimewahkan dengan kasih sayang. Cumanya mungkin kita waktu itu kecil, kita tak sedar dan kita tak ingat berapa kita telah dimewahkan dengan kasih sayang daripada kedua ibu bapa kita. Maka lakukanlah perkara yang sama kepada kedua ibu bapa kita sebagai kita membalas jasa mereka. Walaupun tidak mungkin kita dapat membalas jasa mereka, paling tidak kita lakukanlah apa yang termampu kita lakukan. Dan Nabi SAW bersabda, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang dia tidak berterima kasih kepada manusia, maka sebenarnya dia tidak berterima kasih kepada Allah. Itu pada manusia biasa, maka apatah lagi kepada kedua ibu bapa. Lagilah perlu, kalau seorang tu tak berterima kasih, maka lagilah Allah tak nak pun pandang pada dia, kerana kedua ibu bapa dia pun dia tak tahu nak berterima kasih. Baik, itu yang untuk nak buat baik kepada ibu bapa. Yang pertama, jaga ibu bapa, terutamanya mereka yang telah lanjut usia. Lakukan apa yang kita mampu kan. Kadang ialah orang tua kadang duduk kampung, kita ajak duduk dengan kita, tak nak, sebab mereka lebih selesa di rumah mereka sendiri, dan kita pun berada jauh, tak boleh nak pindah ke sana atas kekangan itu. Kita dah ada family, ada kerja, ada anak bersekolah dan sebagainya, tak boleh nak buat. Tak apa, kita lakukan apa yang termampu. Antaranya kita bagi duit kat mereka, bagi duit belanja. Kita boleh mungkin balik jumpa mereka sekerap yang mungkin, ataupun kita mintalah
untuk ada pembantu yang membantu menjaga mereka. Kita tak ada, ambil pembantu. Pakat adik-beradik, ambil pembantu untuk bantu menguruskan mereka ataupun menguruskan rumah. Buat apa yang kita termampu, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Yang pertama, jaga ketika mereka dah tua. Yang kedua, jangan berkata kasar. Yang ketiga, jangan menengking, membentak, meninggikan suara. Yang keempat, cakap baik-baik. Cakap dengan penuh kasih sayang. Cakap dengan dalam erti kata menghormati dan memuliakan mereka. Yang kelima, kita merendah diri kepada mereka berdua, walaupun tinggi mana jawatan dan pangkat kita, dengan ibu bapa kita merendahkan diri. Yang keenam, kita doakan mereka, dan dalam disebut rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Kita selalu dengar kan, dan kita selalu doakan, beramal dengan doa rabbirhamhuma kama rabbayani saghira.